Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazi nastafa, amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, bersua kembali dalam pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili. Kita masih lagi membicarakan bab yang pertama. Bab pertama, 7 anggota zahir. Dan fasal yang keempat pada menyatakan perut. Daripada 7 anggota zahir yang diperbahaskan, kita baru tiba anggota yang keempat, iaitu perut. Kita dah bicarakan perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan. Perut boleh membawa kebinasaan kepada empunya perut. Dan hari ini perbicaraan kita membahaskan tentang adab dan tata cara untuk mengasuh perut. Ya, ada 3 perkara yang perlu dijelaskan di sini. Kenapa tak disebut menjaga? Kenapa disebut mengasuh? Mendidik lain, mengasuh lain. Kerana Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih wafat pada tahun 505 Hijrah menyatakan bahawa setiap insan perlu lalui 3 tahap. Tahap yang pertama disebut dirayah. Agar mendapat dirayah dari Allah. Dirayah, ilmu pengetahuan yang mendalam. Ilmu pengetahuan yang mendalam. Ilmu pengetahuan yang mendalam. Kita faham tentang latar belakang sesuatu perkara. Memahami tentang hakikat sesuatu perkara. Maka disebut dirayah. Kalau kita belajar usul hadis, disebut dirayah dan riwayah. Kita memahami tentang ilmu hadis itu pada dirayah dan riwayah. Kalau usul tafsir juga disebut memahami ilmu tafsir itu pada dirayah dan riwayah. At-tafsir bid-dirayah, at-tafsir bir-riwayah. Bukan usul hadis dan usul tafsir sahaja, malah kita dituntut mengetahui sesuatu perkara itu, mengetahui secara mendalam. Pengetahuan yang mendalam disebut dirayah. Daripada firman Allah dalam surah yang sering dibaca oleh imam-imam masjid kerajaan. Agak-agak dia nak baca surah lain dia lupa, dia bacalah bulan Ramadan ke, bulan Syawal ke, bulan Zulhijjah ke. Ya, surah yang paling mudah diingat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ingatkan bulan Ramadan aja dia baca. Boleh kata semua bulan dia baca tu. Kerana dulu dia Al-Hafiz, sekarang dia Al-Habis. Mujur diingat. Surah tu yang dia tak lupa. Yelah, bukan nak mengata aku pun sama juga. Tapi nak kena faham lah,
Kenapa surah itu? Kerana Allah Ta'ala sebut wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa yang kamu tahu? Pengetahuan mendalam terhadap malam gilang gemilang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Adraka. Adra. Yadri. Maknanya apa yang kamu tahu? Mengetahui secara mendalam. La adri, aku tak tahu langsung. Tak tahu secara mendalam. Tak tahu langsung. Wala adri. La adri. Tak tahu. Kesian dia. Tak tahu tu langsung tak tahu apa pun. Kalau tahu, kenapa tak alam? Alam ni pengetahuan yang nilainya umum. Tapi kalau disebut ana adri, aku tahu. Dia tahu secara mendalam. Itu namanya dirayah. Tahap pertama dirayah. Tahap kedua disebut dengan istilah iaitu riayah. Daripada perkataan Arab ra'ayah. Ain ra ain ya. Ra'ayah. Tak ada tambah kita. Ra ain ya. Ra'ayah. Sebab itu kalau pengembala disebut ra'in, fahuwa ra'in, isim fa'il, iaitu pengembala kambing, pengembala lembu, pengembala unta. Ra'in, isim fa'il. Maknanya dia tu betul-betul mengasuh kambing yang diternak. Ini maksudnya ra'ayah ni maksudnya tu. Ra'ayah ni maksudnya tu. Pengasuhan. Pengasuhan. Kalau kita kata ra'in tu pengasuh. Kalau riayah tu kan masdar. Riayah tu maknanya pengasuhan. Riayah ni ejaannya macam mana? Ra'ain alif Ra'ain ya. Kalau itu asalnya isim, itu asalnya ra'ayah. Ra'ain ya, iaitu fi'il madhi. Tapi kalau masdar riayah, ra'ain alif ya ta marbutah, riayah. Tu maknanya masdar, isim masdar. Riayah, pengasuhan. Ra'ayah, telah mengasuh. Ya ra'i, sedang mengasuh. Kalau riayah ni pengasuhan. Kenapa boleh jauh sangat? Riayatan, dia daripada fi'il madhi, daripada ra'ayah, yura'iyu, riayah, ra'ayah, asuh mengasuh. Asuh mengasuh, binat musyarakah di situ. Lama nak cerita tu. Nak cerita kan, kenapa tak diterjemahkan dengan mendidik? Nak didik kambing buat apa? Kambing tu perlu diasuh. Ngasuh orang ke? Tak. Sebab itu nabi-nabi, rasul-rasul disuruh menternak kambing. Kerana untuk memahami manusia, kita akan memahami kambing. Sebab itu Asy-Syaikh Al-Imam Kamaluddin Ad-Dumairi mengarang kitab Hayat Hayawanil Kubra, wafat pada tahun 808 Hijrah, menyatakan bahawa tabiat kambing ada pada tabiat manusia. Maka penyakit yang ada pada kambing, itulah penyakit yang ada pada manusia. Baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Kalau kambing batuk, manusia pun batuk. Kambing darah tinggi, lemah jantung, stroke, kencing manis. Ya.
Tapi kita kata nisbah pada dia lah. Ni kena belajar nisbah. Tamyiz, nisbah pada kambing. Nisbah pada kambing berbezalah dengan manusia. Nisbah pada kambing berbeza dengan manusia. Tapi kalau manusia darah tinggi, kambing pun darah tinggi. Jadi faham, kalau manusia ada stroke, kambing pun ada stroke. Nak faham tu nilai tu. Sebab itu disebut riayah tu maknanya pengasuhan. Jadi manusia ni dia perlu mendapat pengetahuan yang mendalam, dirayah. Dan manusia ini perlu menjalani pengasuhan. Pengasuhan. Jadi pengasuhan ni dia lebih khusus berbanding dengan pendidikan. Pendidikan cikgu PNP je. Pengajaran dan pembelajaran. Lepas tu cikgu pun dapatlah SKT, sasaran kerja tahunan. Asuh ni segala-galanya. Makan, minum, ternak, macam gitu lah. Kalau istilah orang yang jaga anak tu namanya Pengasuh. Dirayah, riayah, dan tahap yang ketiga namanya himayah. Bukan ha. Hamim ya ta. Himayah, hamim alif ya ta. Himayah. Himayah ni penjagaan. Setelah mendapat pengetahuan yang mendalam, setelah diasuh, nak dijaga. Dia beza ke nak apa pengasuhan dengan penjagaan? Penjagaan di sini penjagaan daripada apa jua bentuk serangan. Penyakit zahir, penyakit batin. Sebab itu disebut himayah, maknanya penjagaan daripada apa jua bentuk serangan. Datuk Noh Gadut dulu tanya, Hanafiah mana sesuai? Saya kata untuk jawatan Datuk, kekalkan jawatan mufti ni supaya tak diambil orang. Tu maknanya himayah. Dia kata engkau asyik ngata orang je. Yelah, kekalkan jawatan. Akhirnya 9 tahun je. Istilahnya, istilah nak faham tentang himayah, penjagaan, jaga daripada apa jua bentuk serangan. Nak faham itu. Sebab itulah tahap kita. Serangan zahir, serangan batin. Serangan yang paling takut, serangan syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Serangan syaitan tu yang bahaya. Nak faham. Kata Imam Al-Ghazali, setiap manusia yang menjalani hidup di bumi Allah ini perlu ada 3 tahap pengawasan. Kalau tak, letak aja papan tanda awas, itu JKR dengan kerja rajin. Awas tu maknanya 3 perkara kat situ. Kita perlu ada pengetahuan yang mendalam, dirayah, perlu ada di situ pengasuhan, riayah, perlu ada penjagaan daripada apa jua perkara yang tak diingini, himayah. Baik, habis yang nak dibahaskan di sini, ni lebih kepada 2 perkara, iaitu nak dijelaskan tentang pentingnya riayah dan pentingnya himayah. Adapun bersangatan kenyang, maka hanya saja dituntut daripada menjauhkan daripada terlalu kenyang kerana beberapa perkara. Jadi kita perlu mengasuh diri kita, bentuk diri kita
jadualkan diri kita, apatah lagi mengasuh orang yang di bawah jagaan kita agar jangan berlebihan kenyang. Jangan berlebihan kenyang. Itu. Dan bahaya apabila kita ni berlebihan kenyang. Kenapa? Maka kita terlepas nanti daripada himayah, penjagaan. Himayah, penjagaan. Maka musuh akan jatuhkan kita, serang kita, kerana kita hilang nilai himayah. Tu intro tu lagi panjang. Adapun bersangatan kenyang, maka hanya saja dituntut daripada menjauhkannya bersangatan kenyang kerana beberapa perkara. Pertama, kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Waliyazubillah. Keras hati. Maka hari ini kita dapat namanya dirayah, ilmu yang mendalam. Bahaya apabila berlebihan kenyang, sebab bagi keras hati. Perlu ada riayah dan perlu ada himayah. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih wafat pada tahun 505 Hijrah, menulis dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, mendatangkan hadis daif memang tak boleh buat hujjah, tetapi dijadikan dalil sokongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamitul qulub bi kasratit ta'ami wasyarab fa innal qalba kadzar'i yamutu idza kathra alaihi alma. Jangan kamu bunuh hati sanubari kamu dengan berlebihan makan dan berlebihan minum, kerana hati sanubari kamu itu ibaratnya adalah tempat bercocok tanam. Tempat bercocok tanam. Mati apapun tanam-tanaman apabila tempat bercocok tanam itu bertakungnya air. Sebab itu walid tanam, walid buat batas. Kenapa nak buat batas? Mengelakkan daripada air bertakung. Air itu dijirus, dia akan mengalir keluar ikut batas. Tu nilai batas. Bukan suka-suka nak membataskan supaya air tak bertakung. Bila air bertakung, mati pokok. Kenapa pokok mati? Kerana akar mereput. Akar mereput apabila air bertakung, mati pokok tu. Maka Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi datangkan hadis, la tamitul qulub, jangan kamu bunuh hati sanubari kamu, jangan kamu bunuh fikiran kamu, jangan kamu bunuh perasaan kamu. Ya Allah, kenapa pula dengan banyak makan dan minum, bikasratit ta'ami wasyarab? Kenapa Imam Ghazali datangkan hadis yang mana Rasulullah bagi satu permisalan, satu perbandingan? Fa innal qalba kadzar'i, kerana hati sanubari kamu itu seperti tanaman. Ya, kalau hati itu tempat nak bertanam. Yamutu idza kathura alaihi ma. Apa pun tanaman mati apabila air bertakung. Waliyazubillah. Jelas. Yang kedua, bahawasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Bahawasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Istilahnya apabila dah terlalu kenyang,
maka berlakulah apa yang disebut melampaui batas. Ya, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, tapi ingat, jangan berlebihan. Wala tusrifu, jangan melampaui batas, jangan berlebih-lebihan. Kerana berlebih-lebihan itu adalah pembaziran. Jadi apabila pembaziran, kawan syaitan. Apabila kita ni berlebihan makan, itu dikira suatu pembaziran. Maka kita menyediakan ruang kepada syaitan untuk menguasai fikiran dan perasaan. Wal-iazubillah. Itu disebut membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Kerana berlebihan makan, berlebihan minum itu menjadi punca bahawa kita menyediakan lubuk syaitan dalam diri kita. Wal-iazubillah. Yang ketiga, ada pada membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran dan sebab bagi sedikit faham dan pengetahuan. Jadi jaga-jaga, maknanya takut-takut daripada berlebihan makan itu. Berlebihan makan tu ia melemahkan akal fikiran. Bagaimana nak dapat ilmu dirayah, ilmu yang mendalam? Kerana menumpulkan akal fikiran. Apabila berlebihan makan dan berlebihan minum, pastinya menumpulkan fikiran kita. Wal-iazubillah. Baik. Baik, yang ketiga nak dijelaskan. Tak apalah, nak boleh sambung lagi akan datang. Yang ketiga ni, yang ketiga, ada membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran dan sebab bagi sedikit faham dan pengetahuan. Baik, membanyakkan makan membinasakan kecerdikan dan kepintaran. Maka sebab itu didatangkan istilah dalam Al-Quran as-saba'u. Kalau kita buka ayat 3 surah Al-Ma'idah, wa ma akalat saba'u illa ma zakaitum. Nak kena ingat, kau dah Al-Hafizah. Wa ma akalat saba'u, yang Allah Ta'ala haramkan kita makan ialah maknanya binatang buas. Apa yang dimakan oleh binatang buas, kita tak makan lah. Itu dia makan, dia jadi bangkai. Tapi di situ juga menjadi hujah kita dilarang makan daging binatang buas. Persoalannya, kenapa binatang itu diklasifikasikan, diklasterkan? Ini istilah klaster. Diklasterkan sebagai as-saba'u, binatang buas. Jadi di antara klaster binatang ni, pertamanya al-an'am, iaitu binatang-binatang peliharaan berkaki 4. Yang kedua, kluster yang kedua, al-bahimah. Al-bahimah. Yang pertamanya al-an'am. Al-an'am, apa jua binatang peliharaan yang kita pelihara berkaki 4. Kambing,
binatang peliharaan berkaki 4. Lembu, binatang peliharaan berkaki 4. Unta, binatang peliharaan berkaki 4. Itu namanya Al-An'am. Surah Al-An'am. Kluster binatang. Klasifikasi binatang. Dalam istilah ilmu mantik disebut jinsun. Jinsun, setiap jinsun ada faslon, dia ada beza. Jadi itu adalah kluster Al-An'am. Kluster yang kedua Al-Bahimah. Al-Bahimah. Pagi tadi Walid baca surah Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Dua sekali tu. Mim bahimatil an'am. Bahimah dan al-an'am. Baik, bahimah di sini maknanya binatang-binatang berkaki 4. Kaki 4. Tapi dia tidak tertentu kepada yang dipelihara. Kalau kambing tu berkaki 4, peliharaan. Kalau bahimah ni dia berkaki 4. Semua binatang berkaki 4, maka disebut bahimah. Termasuk binatang buas. Nanti berkaki 4. Termasuk binatang buas berkaki 4. Pun begitu, dia ada faslun, dia beza dia. Bahimah ni dia tidak makan binatang yang lain. Binatang herbivore. Dia makan tumbuh-tumbuhan. Maka dia bahimah. Dia makan tumbuh-tumbuhan, bahimah. Berkaki 4. Ya. Binatang berkaki 4 yang makan tumbuh-tumbuhan. Makan tumbuh-tumbuhan. Baik. Kluster yang ketiga disebut Sabu'un. Sabu'un, iaitu binatang-binatang buas. Binatang-binatang buas. Berkaki 4 juga. Binatang berkaki 4 juga. Tapi dia maging. Contohnya harimau. Harimau. Apa lagi? Singa. Jadi buaya pun dia juga. Buaya pun dia juga. Dengan kata lain, cuma beruang ni dia dua dia daging pun dimakan, tumbuhan pun dimakan. Maka kalau apa tu Sa'labun. Sa'labun. Musang. Musang dimakan. Kalau musang pun sama juga. Dia pun makan daging, dia makan ayam, dan dia pun makan buah juga. Tapi tikus susah nak kata, kerana tikus dia tak makan daging. Dia makan tikus. Apa dia makan? Cicak. Yang kecil-kecil. Dia haiwan omnivore. Oh, sekali Baik. Panikan dia makan. Yang daripada jenis itu ada jenis yang agak berbeza, iaitu khinzir. Dalam As-Sab
khinzir ni, maknanya khinzir ni dia ada ciri-ciri al-an'am. Dia ada ciri-ciri al-bahimah, dan dia ada ciri-ciri as-sab'u. Baik, kita tengok khinzir, babi, dia ada ciri-ciri al-an'am kerana kaki dia 4. Baik, dah jelas lah. Keduanya, dia makan tumbuhan juga. Hairan. Baik, dan dia juga adalah al-bahimah. Kenapa al-bahimah? Kerana kuku dia ada persamaan dengan kuku lembu dan kuku kambing. Dia berkuku. Pelik. Memang pelik. Maka kelebihan yang ada pada lembu ada pada dia. Kelebihan yang ada pada kambing ada pada dia. Kerana dia ada ciri-ciri al-an'am dan dia ada ciri-ciri al-bahimah. Baik. Dan dia ni pun ada ciri-ciri as-sab'u, iaitu binatang buas. Kenapa? Ni dibahas oleh Asy-Syaikh Al-Imam Kamaluddin Ad-Dumairi, wafat pada tahun 808 Hijrah, dalam kitabnya Hayatul Hayawanil Kubra. Hayatul Hayawanil Kubra. Dah wafat 600 tahun yang lalu. Asy-Syaikh Kamaluddin Ad-Dumairi, bila khalifah minta dia buat satu kitab khas tentang nilai-nilai binatang yang utama. Klase binatang yang keempat. Sukar, kerana dia juga boleh disebut al-an'am, dia juga boleh disebut al-bahimah, dia juga boleh disebut as-sab'u. Kenapa? Kerana dia ada taring. Dia ada taring. Dia ada kuku, dia ada taring. Ciri-ciri al-an'am pun dia ada. Maksudnya dia ni satu jenis yang lain lah. Maksudnya dia satu kluster lah, khinzir ni ke macam mana? Itulah, khinzir ni 3 dalam 1. Pandai kata Nazib. 3 in 1. Dia ada semua. Yang paling kita, yang hasil kajian Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Kamaluddin Ad-Dumairi, wafat pada tahun 808 Hijrah, dalam kitabnya Hayatul Hayawanil Kubra, yang paling maknanya dikhawatiri, iaitu dia pun ada ciri-ciri kemanusiaan. Kenapa? Kerana dia tiada kulit yang boleh dilapah. Dia tak ada kulit yang boleh dilapah. Jadi kulitnya bersedaging dengan daging. Dah besar dah. Kulitnya bersedaging. Bersatu dengan daging. Dia tidak ada kulit yang boleh dilapah. Si rimau tu pun ada kulit boleh dilapah. Apatah lagi kambing, lembu kan, kita kena lapah kan. Jadi babi tidak. Dia kulitnya bersatu dengan daging. Maka ciri-ciri kemanusiaan tu ada pada dia. Oleh itu darah khinzir ni baunya hampir sama dengan darah manusia. Baik. Ni belum sampai ke natijah ni. Ni baru nak bahas tentang qadiyah sughra, qadiyah kubra. Bila dicantumkan qadiyah sughra dengan qadiyah kubra, dapatnya an-natijah. Itu namanya ilmu mantiq. Baik.
Lepas tu baru kita masukkan ilmu kias. Sama ada kias bil dalil, kias bil illah. Nak faham begitu. Bukan mudah kita nak isbat suatu hukum. Jadi oleh kerana dah khinzir tu macam gitu, maka dinilai pula ciri-ciri kebinatangan. Mesti sudah ada persamaan khinzir yang binatang dengan manusia. Habis dia mesti ada faslun, dia ada perbezaan ketara antara khinzir dengan manusia. Binatang lah dia susah. Tidak, nanti dulu. Pertamanya, kenapa? Sejak daripada zaman baginda Adam alaihissalam, dia dinamakan khinzir. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum. Allah telah ajarkan baginda Adam alaihissalam sebelum diturunkan ke muka bumi tentang benda-benda hidup. In English language you call what? Species. Baginda Adam AS telah diajarkan spesies. Itu spesiesnya ada sebanyak 7,000 jenis spesies. Dalam ilmu ekologi, spesies ada 7,000 jenis makhluk. 7,000 jenis makhluk. Yang kita tahu apa? Yang kita tahu ialah gagak yang makan rambutan kita. Itu yang kita faham. Itu salah satu spesies. 17,000 jenis makhluk. 17,000 jenis makhluk. Maka baginda Adam AS telah diajar, antaranya kalimah khinzir. Sejak dari zaman Nabi Allah Adam AS, dia telah dimasyhurkan dengan nama khinzir. Khinzir ini merujuk kepada matanya. Khinzir itu membawa erti penglihatan mata yang sempit. Penglihatan mata yang sempit. Khinzir tu maknanya penglihatan mata yang sempit. Kelebihan binatang berbanding dengan manusia ialah penglihatan yang ada pada haiwan mengatasi penglihatan yang ada pada manusia. Penglihatan, tidak ada haiwan yang bercermin mata. Kan? Penglihatan haiwan ni dia mengatasi penglihatan manusia. Itu yang Allah beri kelebihan kepada haiwan. Pun begitu, berbeza dengan babi. Kerana babi ini telah dimasyhurkan namanya khinzir, iaitu penglihatan mata yang sempit. Sebab itu babi disebut dengan nama Abul Hajam, Hajimim, Abul Hajami, bapa yang masam, Habsa. Abu Jahmin, Jim Ha Mim, Abu Jahmin, Jim Ha Mim, Abu Jahmin, bapa masam, bapa kemasaman. Kerana penglihatan mata dia sempit, sebab itu kelopak mata dia berbeza, sebab itu kening dia berbeza. Kelopak mata berbeza, kening dia berbeza, rupa dia pun berbeza. Hidung dia mengatasi segalanya. Maka sebab itu dia disebut masam. Tak pernah tengok dia maknanya senyum kecuali kartun babi je. Abu Jahamin, bapa masam. Oleh kerana begitu, hebatnya orang Melayu. Ini peribahasa ke simpulan bahasa? Orang Melayu kata membabi buta. Simpulan bahasa. Membabi buta. Kau ni buat kerja membabi buta.
Langgar je apa ada kat depan. Dia tak kira siapa. Sebab itu dia juga disebut sebagai Abu Zar'in, bapa yang menggala, membajak. Jadi tak payah panggil bajak. Kita sewa khinzir aja dekat depan rumah kita ni. Abu Zar'in, bapa membajak. Dia bajak, dia menggala, waliyazubillah. Kenapa? Kerana dia membabi buta. Dia nyondol aja, dia tak akan dia tak ada kiri kanan. Sebab itu dia banyak aksiden. Dia tak ada signal. Dia langgar je. Waliyazubillah. Allah dah jadikan dia khas untuk dia makan, maknanya racun-racun yang tumbuh di permukaan bumi. Itu senarai tugas dia. Allah Ta'ala jadikan babi ni agar dia makan racun-racun yang ada di permukaan bumi, supaya racun-racun tu tak dimakan oleh yang lain, dia makan. Jadi itu senarai tugas dia. Oleh kerana dia makan racun yang ada di muka bumi, maka dia ni tak boleh dijadikan binatang peliharaan. Kenapa tak boleh dipelihara? Dia tak akan dengar cakap siapa. Dia akan membabi buta. Dia tak akan dengar cakap siapa. Terus ke depan. Dia tak kira apa. Jalan terus. Dan dia makan. Dan Allah Ta'ala takdirkan dia ini mudah membiak. Maka disebut sebagai Abu Atbah, Ain Tabata, bapa kesialan. Ataba tu maknanya Ain Tabah. Tabah. Ataba. Ain Tabah, bapa kesialan, bapa makian. Dia akan sentiasa dimaki, menjadi bahan makian. Orang Arab pun suka maki hinzir. Orang Melayu pun maki dengan babi. Mak Saleh pun sama, tapi dia makan. Cina pun sama. Kalau dia maki pun maki perkataan hinzir tu. Ni hau itu cakap pada bahasa dia lah. Makian. Jadi bahan makian. Tak Abu Atbah. Nak dijelaskan di situ. Oleh itu, dah memang dia ni cepat membiak, mudah membiak, untuk dia nak bersihkan bumi dengan pelbagai bentuk racun, waliyazubillah. Memang ditakdirkan dia banyak membiak. Maka sebab itu dia ini sifatnya gelojo, dan dia kuat makan, dan dia berlebihan makan. Kenapa dia kuat makan, berlebihan makan? Dan dia makan apa je kecuali najis dia. Dia makan apa je. Yang baik dia makan, yang buruk dia makan, racun dia makan. Kerana dia nak, in English language, coverage tubuh dia. Dia nak kawal selia tubuh dia yang banyak senarai tugas diberikan kepada dia. Dan Allah Ta'ala takdirkan dia adalah makanan ruji kepada binatang-binatang buas seperti singa, harimau, beruang. Makanan ruji, makanan asasi untuk singa, harimau, beruang. Pun begitu, ini perbahasan Tuan Guru Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Rahman, Pak Teh. Apabila kita tanya dengan Pak Teh, maknanya banyak kes dah harimau makan orang. Sampai dekat Pangkalan Hulu Perak pun ada kes harimau makan orang. Kat Kelantan harimau makan orang. Kenapa berlaku harimau makan orang? Pertamanya Pak Teh kata
perubahan tabiat manusia. Jadi rimau dia mencari babi, itu makanan rasmi dia, tapi dia tak dapat babi. Tiba-tiba dia berbau seperti babi, iaitu manusia, kerana bau darah manusia macam darah babi. Itu yang diterkam. Tapi tak pernahlah bila manusia ni diterkam rimau dimakan habis. Rimau apabila dia dah terkam manusia, dia dah tahu itu manusia, ditinggalkan. Digigit aja, ditinggalkan. Dia salah. Salah. Salah terkam lah. Ini bukan khinzir, ni manusia. Itu peringatan Pak Tih. Ada komen Pak Tih lah, yang kita dengar. Begitu. Rimau lagi baik daripada buaya. Buaya telan dulu Itu rimau, singa, beruang. Manusia. Beruang pun dia akan cederakan manusia. Dia tak makan daging manusia, ditinggalkan. Gagak mungkin lah akan makan bangkai manusia tu. Wali'ayazubillah. Nak jelaskan di sini, maknanya khinzir. Apatah lagi khinzir tu daging dengan kulit dia sebati. Itulah yang dilarang manusia makan khinzir. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran ayat 3 surah Al-Maidah, walahmal khinzir. Yalah, ulama-ulama menyatakan kenapa tak disebut khinzir saja? Kenapa Allah Ta'ala sebut daging khinzir? Kerana hakikatnya khinzir tu tak ada kulit. Kerana kulitnya sama seperti manusia. Dia dah sebati daging dengan kulit. Itu yang Allah Ta'ala kata khinzir. Walahmal khinzir. Jadi apabila manusia ni dah makan daging khinzir, tabiat dia, perangai dia. Tapi itulah maknanya nanti keberanian dia macam keberanian khinzir. Membabi buta pun sebagai babi buta khinzir. Jadi kalau kita buat itu, Pak Tih ingatkan, baik dengan orang kafir ni pun berpada-pada. Apatah lagi kalau si kafir yang kita baik dengan dia, kita berurusan dengan dia, dia makan khinzir, nanti kita akan terkesan dengan tabiat khinzir yang ada pada dia, iaitu membabi buta. Dia tak fikir lain, dia fikir perut dia je. Macam mana pun dia akan kencing kita je. Dia tak makan najis dia je. Tu nilai tu yang perlu difahami. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in.